Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dikasihi lagi dihormati pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia sehingga saat ini, dan kita dapat meneruskan gerak kerja kehidupan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi matlamat penciptaan kita di alam dunia. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam ini dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan golongan yang sedang menuntut ilmu dan mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka. Dan kita baru saja dapat kebenaran untuk berkuliah secara realiti di masjid. Dalam tempoh beberapa bulan yang lalu kita ada kuliah juga, tapi secara alam maya, kuliah online. Pun begitu, inilah dia apa yang telah berlaku. Kadar takdir Allah Ta'ala ini bukan suatu kebetulan, ianya suatu aturan dan ketetapan Allah dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti setiap apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan takdirkan itu ada disusuli padanya 1001 kebaikan, rahmat dan hikmah daripadanya. Kita sedia maklum, walaupun kita dikekang oleh wabak pandemik COVID-19 yang melanda kita semua, bahkan bukan hanya di Malaysia, termasuklah seluruh dunia dikekang dengan suatu makhluk yang juga ciptaan Allah Ta'ala yang bernama Corona. Hebatnya makhluk Allah Ta'ala ciptakan ini, penangannya sehingga kuasa besar dunia pun tersungkur dengannya. Termasuklah kuasa besar dunia yang ada pada hari ini, Amerika, yang seringkali manusia seluruh dunia melihat suatu blok kuasa dunia yang dilihat sempurna, tapi tidak ada kesempurnaan bagi setiap makhluk di alam dunia ini. Allah Ta'ala sahaja yang memiliki kesempurnaan. Tetapi pada sudut teknologinya yang kehadapan, kemodernannya, kemajuannya, pembangunannya, keilmuannya, tetapi bila Allah timpakan, datangkan sesuatu yang menggambarkan keesaan dan keagungannya, maka manusia baru sedar dan baru tahu sejauh mana, tinggi mana langit, dan bagaimana kedudukan mereka yang sebenarnya. Saya teringat kepada firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu datangkan perbandingan seperti nyamuk dan yang lebih halus daripadanya. Perbandingan tersebut dimaksudkan Allah datangkan perumpamaan untuk menundukkan ego manusia, menyedarkan manusia. Makhluk nyamuk pun manusia tak mampu nak tangani dengan sebaik-baiknya. Namun kalau ada yang masih angkuh dan sombong, maka Allah datangkan makhluk yang tak nampak dengan mata kasar ni, lagilah terkesan dan terpalit dengan bagaimana kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala ni dalam kehidupan kita. Baik, Alhamdulillah, sekian lama kita tidak bersua, lebih kurang hampir 4 bulan
Dan pada malam ni kita akan sambung semula pengajian tafsir kita secara berkitab. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat yang akhir dahulu, yang terakhir ialah ayat yang ke-16. Dan pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-17 daripada surah Al-Baqarah. Bagi para jemaah, para hadirin dan hadirat yang ada Al-Quran dan juga kitab di hadapannya, bolehlah melihat dan mentadabbur isi kandungannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud perbandingan hal mereka, yakni golongan yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka, yakni orang-orang yang kufur itu, yang munafik itu, seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingan seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, yakni menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan kebingungannya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 17 hingga ayat 20. Ayat yang kita baca pada malam ini masih lagi berkait rapat mengenai penceritaan Allah akan golongan munafik, orang-orang yang ada penyakit nifak dalam diri mereka. Orang munafik ialah apa yang dizahirkannya tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Dalam bahasa Terengganu kata talang dua muka. Dia boleh berwajah macam-macam, wajah berwarna-warni. Dan mereka ni begitu berlemah lembut dan bermanis-manisan di hadapan Rasulullah dan orang-orang beriman. Tetapi hakikat hati mereka begitu benci, marah dan ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Itulah dia orang munafik. Maka melalui ayat yang kita baca pada ayat 17 ini, Allah Subhanahu wa taala rentetan daripada ayat yang ke-16, orang-orang munafik itu yang membeli kesesatan.
Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana salah dan silap mereka orang munafik ini dengan dalam bentuk pelaburan. Yakni salah melabur, salah belanja. Kalau kita ibarat dia, kalau salah belanja rasa rugi ke tidak? Beli benda yang tak bermanfaat. Sedangkan duit tu satu nilaian yang amat bernilai, terutama pada musim PKP lah. Amat bernilai. Tapi dalam pada waktu itu salah perbelanjaan, beli benda yang tak memberi pulangan, maka ruginya. Maka begitulah pada ayat yang ke-16, kalau kita ingat pada sesi yang lalu, bagaimana Allah Ta'ala memberi suatu bentuk bagaimana orang-orang yang munafik ini telah membeli kesesatan, sedangkan mereka ini sudah dapat nikmat hidayah, mereka sudah dapat nikmat bimbingan petunjuk daripada Allah. Erti kata lain, mereka ni orang yang belajar, orang yang faham, erti hukum hakam, tahu dosa pahala. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak sematkan dalam dirinya dengan nilai-nilai ilmu yang dia pelajari, pengetahuan yang dia tahu itu untuk diamalkan. Yakni mereka hanya tahu secara teori. Berapa ramai kalangan manusia hidup di alam mutaakhir ni, dari sudut pengetahuan, ilmu, knowledge-nya, tahu belaka halal haram dosa pahala, tapi dalam bab beramal ni ni bermasalah. Pada sudut halusnya, itulah dia hakikat orang munafik. Dia tahu tapi tak beramal. Dan dia sepatutnya buat begian-begian, tapi dia tak buat begian-begian, dia buat sebaliknya. Maka itulah gambaran pada ayat yang ke-16 yang kita baca pada sesi yang lalu, sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka tidak meraih keuntungan daripada pelaburan modal yang mereka ada itu. Petunjuk yang mereka dapat, ilmu pengetahuan yang mereka ada tu, mereka gagal untuk dapat keuntungan, bahkan rugi saja, rugi. Sehinggalah Allah Ta'ala mendetailkan rugi, macam mana rugi mereka itu. Kita lihat pada ayat 17 kita baca pada permulaan kuliah kita tadi. Allah Ta'ala membawa gambaran dan perumpamaan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perbandingan hal mereka, golongan munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Orang menyalakan api, maksud di sini ialah orang yang berada pada kehidupan yang terang benderang. Dia dapat cahaya. Macam kita sekarang ni duduk dalam masjid, dalam keadaan cahaya lampu, kita dapat lihat fulan bin fulan, dapat lihat, kita dapat nampak sesuatu. Maka begitulah gambaran orang munafik. Pada awalnya kedudukan mereka itu ialah berada pada situasi orang yang menyalakan api. Dia nampak apa untuk kehidupannya itu, macam orang suluh lampu nampak. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya. Dalam pada dia dapat nikmat ilmu, dapat nikmat petunjuk, dapat nikmat pengetahuan, halal haram, dosa pahala tu dia tahu belaka dah, tapi dia abaikan. Dia wak dak tahu, bahasa kasar sikit macam lembu kenyang. Dia wak dak beramal dengan apa yang sepatut dia beramal. Maka akhirnya Allah Ta'ala menggambarkan apa dia? Zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala biarkan mereka itu dalam keadaan apa dia? Kegelapan, setelah mana cahaya yang mereka pegang tu hilang. Lampu suduh tiba-tiba padam, tengah-tengah ada elektrik, pak, blackout. Gitu maksud dia. Apa situasi lepas pada tu? Teraba-raba jawab dia. Cemas. Dalam keadaan cemas. Kalau rumah dia ada backup punya lampu emergency tu tak apa. Blackout, backup lampu LED tu. Tapi rumah yang tak ada backup lampu tu teraba-raba, terutama budak-budak menangis, cemas, takut. Letak pukan lari, langgar bucu meja, langgar kursi dah. Dosa kata anak, mak budak pun ada kadang-kadang. Dia cemas dia tu. Campur pula macam mana keadaan ketakutan itu diiringi dengan guruh pula, dengan petir pula, kita akan jumpa bagaimana Allah wak mari situasi mereka itu. Dalam keadaan tengah molek dapat cahaya, dapat bimbingan, tiba-tiba tolak. Lalu Allah datangkan suatu kegelapan. Keadaan mereka itu
gelak gambar dah. Mereka itu tak nampak lagi sesuatu perkara itu suatu nilai yang halal haram, dosa pahala. Itu maksud di sebalik tersirat ayat ini. Maknanya kalau kita dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, orang beriman ni apa? Dia tahu ni dosa tak boleh, ni haram, kita langgar ni, jawab dia dosa kita. Allah Ta'ala dah gairah ni haram, haram lah, arak itu haram. Tiba-tiba dia kata tak apa. Zaman sekarang pakat nak minum arak belaka, masyarakat majmuk, nak raikan orang-orang luar, pelancong-pelancong mari. Why not kita buat Oktoberfest? Ada hamba Allah Ta'ala seorang tu lah. Tak, rambut perang kuning molek baik punya, contoh maknanya. Tak. Sedangkan asalnya namanya Islam, IC-nya Islam, bermaksud apa? Dia sudah mendapat nikmat dalam kehidupan bimbingan kebenaran. Islam itu acuan yang benar, petunjuk dalam kehidupan. Tapi bila dah terpalit dengan penyakit nifak ni, dia dak mari dah suatu sensitif, dia mari tak peka. Persekitarannya, sekelilingnya itu dia tak ambil berat dah dosa pahala dalam perhitungan dia. Maka bila dah jatuh pada keadaan yang demikian, maka Allah gambarkan mereka itu apa dia? Ibarat tengah terang bercahaya, terang benderang, tiba-tiba gelap, padam cahaya tadi, tidak ada lampu lagi. Maka pada waktu itulah mereka dalam keadaan dibiarkan, Allah Ta'ala biarkan mereka dalam gelap gelita, tak dapat melihat sesuatu pun. Mereka dah mula tak nampak sesuatu pun. Maksud Allah buat mari perbandingan ini, bila mana mereka tak nampak sesuatu itu pada sudut teori akal manusia, bila gelap tak nampak. Itu maksud dia. Tapi tersirat di sebalik ayat ini, Allah nak memberitahu kepada kita bila hati ni gelap, hati ni tak dapat dipenuhi dengan cahaya petunjuk, maka dia akan berada pada kesesatan, dia akan berada pada kebatilan, dia akan berada pada perkara yang melampaui batas. Saya teringat pada satu perintah Allah Ta'ala, gambaran orang yang mengambil jalan petunjuk dalam kehidupan mereka, Allah menjadi wali dan pemandu kehidupan mereka. Adapun orang yang bersekongkol dengan golongan yang batil, golongan yang kufur, lalu mereka telah pun keluar daripada kepompong cahaya kepada kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Ta'ala menyatakan Allah merupakan wali dan pemandu kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya petunjuk. Adapun orang-orang yang ingkar, yang mengambil dan mengangkat wali-wali mereka di kalangan taghut yang melampaui batas, lalu mereka berada pada kedudukan dikeluarkan mereka daripada cahaya, lalu jatuh kepada kegelapan-kegelapan yang banyak dalam kehidupannya. Mereka itulah orang-orang yang dihumbankan ke dalam neraka Allah, dan mereka kekal padanya buat selama-lamanya. Maka itulah hakikat orang munafik yang meninggalkan petunjuk dan cahaya dalam kehidupan mereka, yakni cahaya Islam. Maka bila mana Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita melalui ayat ini, itulah dia hakikat kedudukan orang munafik. Lalu Allah detailkan lagi pada ayat 18 dengan perumpamaan dan perbandingan yang lebih jelas dan realistik. Orang pada kurang kata realistik, yang lebih real, yang lebih nampak jejak molek lagi. Bagaimana Allah sebut summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah Ta'ala kata mereka seolah-olah orang yang pekak dan juga bisu dan juga buta. Dengan keadaan itu mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Mereka ada mata, mereka ada telinga, mereka ada mulut, tetapi kesemua anggota panca indera yang Allah bagi tadi semua dak pakar belaka.
Dok pakar maksudnya apa dia? Tak dapat dimanfaatkan kepada apa? Dekatkan diri kepada Allah. Mata tetap boleh dapat melihat, bukan buta. Maksud buta sini bukan buta hakikat, buta mata hati. Pekak di sini bukan dok dengar benda, tetapi telinganya, pendengarannya tak mampu nak mendengar peringatan, nasihat, ancaman Allah dan ancaman daripada hadis Nabi SAW. Mulut mereka ini bukannya bisu tak boleh cakap. Maksud bisu di sini ialah tidak mampu untuk dia menyatakan sesuatu kebenaran, dan tak mampu untuk membasahi lidah mereka kepada apa? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berzikir dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Maka itulah hakikat Allah detailkan sifat tadi. Dan Allah Ta'ala buat mari cukup ramuan. Orang tahu cukup 4 dahak orang panggil. Tak? Jarang berlaku atas orang tu dia pekak, dia bisu, dia buta. Jarang berlaku. Kalau ada pun orang atas muka bumi dia buta tapi telinga dengar, mulut boleh bercakap. Ada orang pekak tapi mata boleh melihat, mulut mungkin bisu sebab tak mendengar percakapan, komunikasi dan sebagainya. Tetapi ayat ini Allah mari cukup sifat-sifat orang yang tak cukup syarat, manusia yang tak cukup syarat ni. Matanya, pendengarannya, mulutnya tak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan di alam dunia ini untuk melunaskan tanggungjawab sebagai hamba, tanggungjawab sebagai khalifah, dan tanggungjawab sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Ta'ala. Maka hal inilah Allah Ta'ala gambarkan keadaan sifat dan juga ciri-ciri mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu, buta. Dengan keadaan itu mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Dihuraikan pada nota kaki dalam kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, yang dikatakan itu ialah kerana tidak mahu mendengar, tidak mahu mengakui kebenaran, dan tidak mahu pula memandang dan memerhatinya. Yakni semua panca indera tadi tak mampu untuk membimbing dan dimanfaatkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala akan menceritakan lebih banyak lagi sifat-sifat orang munafik ini dan bagaimana perbuatannya pada surah ini yang kita akan jumpa pada masa-masa yang selepas pada ini, insya-Allah. Namun begitulah hakikatnya, apabila sudah berada pada kedudukan ada mata, ada pendengaran, ada mulut, semua tak dimanfaatkan, maka mereka akan bertukar. Gerak kerja kehidupan mereka itu sepatutnya mengimarahkan bumi Allah dengan mendaulatkan perintah-perintah Allah. Sebaliknya mereka melakukan kerosakan demi kerosakan. Mereka melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan kita akan jumpa ayat Allah Ta'ala bercerita apa dia? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan ingatlah ketika diingatkan, diamarankan, dinasihatkan kepada mereka mengenai apa dia? Hei, kamu jangan buat kerosakan atas muka bumi ni. Lalu mereka kata apa dia? Kami tak buat kerosakan, sedangkan kami buat kebaikan. Muslihun, bila sebut muslih ni apa? Satu kebaikan, transformasi. Atau apa lagi? Persegaran semula, rejuvenation. Tak maknanya. Hilir sikit bahasa putih. Tak apa dah. Campur-campur sikit. Maka proses itu mereka merasakan mereka buat kebaikan. Rupanya apa? Mereka syok sendiri. Apa bentuk yang mereka sangka mereka buat kebaikan? Contoh apa? Kita nak ra'i pelancong-pelancong, mari kita ra'ilah budaya mereka minum arak. Tak. Maka pada logika dan juga rasa cerdik tahap dia rasa syok sendiri tu, dia rasa apa? Inilah kemajuan. Negara-negara maju semua arak ni bebas, nak minum mana. Negara-negara maju semua ada kelab-kelab malam, pub-pub, ada tempat karaoke, jadi karaoke. Nah, contoh. Maka nak beritahu apa? Maju.
nak beritahu apa dia? Up to date, benda yang mendepani dan memenuhi keperluan semasa. Tetapi itulah pemikiran orang munafik, orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Sedangkan apa yang mereka buat itu apa dia? Ala innahum humul mufsidun. Sedangkan mereka itu sebenarnya buat kerosakan. Allah mengharamkan arak contoh, dia halalkan, mana rosak. Sedangkan maqasid asy-syar'iyyah kita sedia maklum, tujuan pensyariatan, asas syariat itu apa? Nak menjaga 5 perkara. Hifzuddin, nak jaga agama. Hifzun nafs, nak menjaga nyawa. Hifzul akal, menjaga kewarasan akal. Hifzun nasab, nak menjaga kesucian nasab keturunan. Hifzul mal, nak menjaga harta. Merangkumi pengharaman arak itu merangkumi apa? Penjagaan akal. Kenapa? Arak itu diharamkan Allah supaya apa? Tidak mabuk. Sebab sifat arak itu kesannya mabuk. Bila mabuk, macam-macam kemudaratan mari. Hilang kewarasan akal, maka dia tak dapat berfikir secara rasional. Boleh berlaku apa? Bergaduh, bertumbuk, berbunuhan, boleh berlaku penzinaan, boleh berlaku macam-macam. Bahkan kita lalui baru ni beberapa bulan, 2-3 bulan hak lepas, crack kena langgar sebab ada pok-pok mabuk. Bukan mabuk ketung, mabuk arak. Mabuk ketung ringan sikit lagi, dak sampai tahap langgar orang. Dia mabuk arak ni dah Tuhan kabur molek-molek dah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Allah beritahu apa dia? Sesungguhnya arak, judi, tilik nasib, sembah patung-patung berhala merupakan amalan keji daripada amalan syaitan. Fajtanibuh maksudnya apa? Haram ke atas kamu. Boleh-boleh ada rasa pandai dah lalu, modernnya kita, majunya kita, hebatnya belajar sampai ke level-level PhD dan sebagainya, berkompromi dengan benda yang haram. Tak malu ke kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tumpang bumi Allah, rezeki Allah Ta'ala bagi, tak pernah Allah Ta'ala minta claim dengan orang mari bil bulan-bulan pada kita. Tak sedar dirikah kita? Namun akibat dah sedar diri itulah Allah buat mari COVID-19. Buat mari COVID-19 ni merata dunia kena terpalit dengannya. Sombong-sombong molek-molek ada duk selama ni pengak kuasa duk membenteras pak-pak kelab malang tempat maksiat ni, secara automatik bila COVID-19 mari ni terikat kita dengan polisi dan SOP PKP ni, alhamdulillah aman bumi kita ni daripada apa? Pak-pak kelab malang beroperasi. Rahmat. Nak nanti penguasaan secara total susah sebab campur tangan golongan-golongan yang tidak ada kejujuran di kalangan pemimpin-pemimpin yang dilantik. Kita kena bercakap pada realiti. Malangnya bila kita tidak bersandarkan ilmu dan prinsip, ni masalah kita hari ni, kita jauh ke belakang orang Islam. Kalau kita lihat bagaimana nilai prinsip kebenaran orang Islam, terutama di zaman awal Islam bersama Rasulullah, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Contoh di zaman Sayyidina Umar berjaya menampilkan prinsip dan model nilai umat Islam yang sebenarnya. Rom Byzantine pun seliut tabik hormat kepada kepimpinan Sayyidina Umar. Apa buktinya? Kita pernah mendengar kisah bagaimana Rom Byzantine telah menyerahkan Baitul Maqdis kepada pentadbiran Sayyidina Umar, khalifah Islam pada waktu itu, secara kehormat. Diserah tanpa ada berlaku peperangan. Sebab apa? Nilai, prinsip yang ada pada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak kompromi kepada kebatilan, tidak bekerjasama dan reda dengan kemungkaran. Mesti tegas menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Inilah yang patut kita ambil pelajaran. Allah timpakan COVID-19 ni duk berkurung kuarantin kita, rumah kita 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ni untuk apa? Muhasabah. Muhasabah. Saya yakin sebilangan kita ada yang bermuhasabah.
Dalam masa yang sama ada yang tak sedar diri sampai kesudah pun ada. Asyik menyalahkan dan menuduh saja. Hak paling kritikal meroyang tak habis-habis. Tak. Sepatut sedar ke dirilah, dah tak mampu dah sebelum ni 22 bulan lebih kurang. Sedar ke dirilah, muhasabah. Sibuk. Tak, orang duk sibuk selesai COVID-19, dia sibuk nak jadi ketua. Pening kepala kita. Tak. Contoh maknanya. Tak. Kena faham-faham je. Ini yang perlu kita faham. Allah Ta'ala timpakan sesuatu itu mesti ada sebab dia. Tak. COVID-19 yang menimpa kita ni rahmat. Apa pula ustaz, kan benda tu menyusahkan kita. Rahmat kat mana? Jangan kata, kita jangan ikut cakap logik akal. Kita jangan cakap ikut nafsu kita, sebab di sana ada hadis yang menceritakannya, yang mengkhabarkannya. Cuba tuan-tuan lihat dan perhatikan perhalusi. Contoh kalau nyamuk. Datang nyamuk yang banyak, yang ramai, mari kena denggi, kena malaria. Betul, itu satu benda yang menyusahkan kita, membahayakan kita, memberi ancaman kepada kita. Cuba tengok pada sudut positif apa yang berlaku. Allah nak bagi ilmu kepada manusia. Berlaku penyelidikan, berlaku kajian. Tengok alih-alih ada apa? Ada syarikat kilang waktu beg obat nyamuk, waktu beg riset macam-macam jenis. Tak. Tu beg ikut hak elektrik pula. Kan? Ini satu rahmat. Tak sabit gitu tak jadi. Dalam masa sama dapat ilmu pencegahan. Dan manusia mula sedar untuk menjaga kebersihan. Itu contoh yang simple lah. Tak. Macam COVID-19 juga. Tahu betul dia satu benda, satu keadaan yang menyusah dan menyulitkan kita. Bahkan boleh mengundang maut, mati dan sebagainya. Tapi tengok, hari ni kita diterapkan dengan norma baru. Tak. Solat pun penjarakan 1 meter. Kena pakai mask. Tak. Tak boleh nak bersalaman mudah-mudah sangat. Tak contoh. Kita Allah Ta'ala telah susun. Maka bila kita orang beriman lihat pada sudut positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau tengok pada negatif, duduk semua, dia akan pertikai. Akhir sekali dok ke mana kita? Tak. Maka sebab itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencaturkan semuanya ini. Dan juga begitulah keadaan orang-orang munafik apabila mereka ni seringkali nak berlawanan dengan ketetapan Allah Ta'ala, nak berlawanan dengan undang-undang Allah Ta'ala. Maka mereka sangka mereka buat kebaikan, tapi sebenarnya mereka buat kerosakan. Sedangkan mereka itu melakukan kerosakan, dan Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka ini. Maka sebab itulah ayat ini memberi pedoman kepada kita semua. Lalu Allah Ta'ala menyusuli dengan lebih detail sikap mereka ini, orang munafik, keadaan mereka itu apabila jauh menyimpang daripada kebenaran. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Atau bandingan seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jari mereka ke dalam telinga masing-masing. Ayat ini Allah menggambarkan situasi orang-orang munafik, bagaimana sengsaranya mereka sebenarnya. Walaupun mereka ini merasa enjoy, seronok mengikut nafsu mereka, tapi apa yang mereka buat itu kepuasan yang sekejap saja. Satu kenikmatan yang bersifat sekejap sangat. Lalu mereka akan mari timbul takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Itu hakikat orang munafik. Bila dah duduk terjebak begitu, alang-alang celup perkataan, biar siapa ke pakai lengah. Alang-alang kata aku jahat sungguh lah. Siapa kesudah jahat dia. Tak contoh maknanya. Ada dia ambil sifir mudah begitu. Dan begitulah keadaan mereka ini. Ibarat hujan lebat, gelap gelita, bunyi guruh pula, mari petir sabun menyambung.
Kemudian takut tutup jari dan telinga mereka. Dalam riwayat tafsir dia menyebut apa dia? Siapa dalamnya dijolok jari siapa ke habis. Anak clicking jari ni nak kabur, tak mau dengarnya guruh, tak mau dengarnya petir ni, takutnya. Mereka takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Maknanya apa? Tersirat di sebalik ayat ini apa? Mereka tak dapat rasa nikmat ketenangan. Orang yang penyakit nifak ni, munafik ni, walaupun dilihat pada zahirnya mereka seronok, nak berzina ikut dan je berasa, nak rasa nak kaya, nak mabuk minum arak ikut dan je berasa. Dia rasa nak mencuri, dia curi. Dia rasa nak pecah amanah. Dia rasa nak rasuah, nak riba. Seronok bagi dia. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka tidak ada ketenangan. Maka sebab tu bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala nak wayak kepada kita, jagalah iman kita. Istiqamahlah dengan ketaatan. Dalam melunaskan ketaatan ini sudah pasti ada ujian, cabaran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah cukup dengan kamu mengisytiharkan diri kamu beriman sedangkan kamu tak diuji oleh Allah? Ini realiti. Kita kena sedar dan faham. Lagi kuat kita jaga hubungan dengan Allah, lagi kuat kita jaga disiplin hukum hakam kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi kuat Allah uji kita. Bukan sebab apa? Allah nak suruh kita jadi yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menguji dan menilai siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Allah nak tengok kalangan makhluknya siapa yang terbaik. Kita juga memang begitu sifat kita manusia. Memang kita nak duduk pada kedudukan yang terbaik, nak suruh orang tengok kita yang terbaik. Tak. Pelajar pun dia nak dapat kedudukan yang terbaik, the best student. SPM-nya 10A1 contoh. Ataupun dalam universitinya 4 flat 4.0 dia punya CGPA. Ataupun dalam organisasi dia dianggap sebagai orang yang cemerlang, pekerja contoh, pekerja misali. Maka itulah Allah kehendaki pada setiap hambanya, pada setiap makhluknya. Maka nak dapat status tu, mana dia datang percuma begitu saja. Kita pun nak senang atas, bukan senang nak senang atas dunia ni, contoh. Nak kerja senang, nak gaji sedap, nak duduk rumah sedap dan sebagainya. Contoh maknanya apa? Mesti kita bekerja keras. Itu hukum alam, hukum kehidupan. Namun dalam masa yang sama kita diikat dengan apa? Sempadan dan batas Allah Ta'ala. Itulah ada halalnya, ada haramnya, ada dosanya, ada pahalanya. Maka begitulah orang-orang munafik, bila mana mereka ni kejar sesuatu, matlamat hidup mereka ni hanya berteraskan nafsu syahwat, Allah Ta'ala jadikan kehidupan manusia ni secara fitrah, siapa yang bersungguh, siapa yang bekerja kuat, dia dapat. Pepatah Arab kata manjada wajada. Siapa bersungguh, kerja kuat, dia dapat apa yang dia usahakan itu, baik pada urusan kebaikan maupun pada urusan kejahatan. Tak. Orang curi, tak tidur malam dia nak curi rumah orang. Tak, contoh, dia ukah ke rumah orang tu, tak tidur malam dia. Sebelum tu dia study dulu. Saya masa PKP baru ni, tak pergi mana. Jiran saya belakang tu, kat taman perumahan saya duduk, dia balik emergency, ayah dia sakit. Tapi nak kabarnya, bersungguhnya si pencuri ni, nak dia tahu dia, sikap dia, Allah izinkan perbuatan dia tu. Sebab apa? Dia hukum alam dia buat sungguh-sungguh. Dia study dulu, study macam bukan buka buku. Dia buat apa? Tinjauan. Duk berasa dah pelik dia ni. Kerek main musim ketang alik ni, duk petang-petang duk raung kelipah matul ilah tengok. Tak. Lepas tu lama-lama duk jauh, perhati dia jauh lokasi hak dia nak aim, hak dia nak tuju tu, hak dia nak curi tu. Kita tak suka-suka pun. Tak.
Dan kita diajar bersangka baik. Tapi bila dah berlaku tu baru kita ingat, oh rupanya gitu, kerja kuat dia. Study dulu situasi, lokasi, keadaan. Nak khabar, usahanya dia apa? Waktu kecurian tu bila? Tengah orang sibuk nak buka puasa. Hebat. Setengah buka puasa, siapa nak cari luar? Tahu? Tengah dahaganya, tengah tengok makanan sedapnya, contoh. Dia pun masuk waktu orang sibuk berbuka puasa. Sedar-sedar, lepas tu baru sedar. Peng lalat dalam makanan, kalau ikut makanannya, mana dia ada peng di bahan dia dah lah. Barang-barang rumah tu sedar kenapa? Sebab bapa rumah sebelah padang dapur. Selama ni cerah je, walaupun tahu tuan yang tak ada. Maknanya kita pun syok sesuatu. Hello tuan rumah, cek rumah, oh habis dah berselera, habis dia lembang. Mana apa? Sungguhnya dia dapat. Tak? Itu perkara kejahatan. Perkara kebaikan apatah lagi dapat. Lagi yang dapat diizinkan Allah Ta'ala, dapat rahmat Allah, dapat ketenangan Allah. Bila kita bersungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala ni, maka begitulah realitinya, hukumnya dan juga keadaannya. Allah Ta'ala tidak sia-siakannya. Maka dalam keadaan itulah apabila hal keadaan orang munafik ini, mereka dalam keadaan tidak tenang. Kalau dapat satu kekayaan, kenikmatan pun, jiwanya masih ada satu benda yang dia rasa belum dapat kepuasan. Orang beriman, dia sifatnya apa dia? Tawadhu', qanaah, al-khawfu bil jalil. Dia ada sifat tawadhu', dia ada sifat rasa cukup dengan apa yang dikurniakan Allah, dan dia rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu sifat orang beriman dan bertakwa. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut wallahu muhitun bil kafirin, sedangkan pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maka atas dunia, hukum alamnya Allah izinkan, buatlah kat mana pun. Dan itu juga memberi satu gambaran kepada kita, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah bagi Allah, dialah apa dia? Yang berhak, yang ada kuasa mutlak untuk apa? Memberikan sesuatu kekuasaan itu kepada siapa yang dia nak. Allah beri pada orang kafir, orang jahat, orang beriman, ada belaka. Allah beri rasa belaka, hukum fitrah kehidupan manusia ni. Maka sebab itulah apabila kita membaca dan mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala, subhanallah, dia akan menjadikan kita lebih melihat bagaimana keagungan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala nyatakan lagi, yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qam walau syaa Allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, yakni menghilangkan penglihatan mereka. Kalau kita lihat bagaimana situasi bila kilat sabung menyambung ni, penuh mata kita, terpina-pina mata kita. Dan mereka pada waktu, dan tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahaya. Maknanya ibarat dia apa? Orang munafik ni, dia khabar tak khabar diri dia ni. Dia capur bahu, sekejap berasa nak beriman, sekejap berasa nak langgar perintah Allah Ta'ala. Itu keadaan dia. Maknanya apa? Dalam keadaan mereka ni keliru. Kalau keliru jantina, jadi LGBT lah jawab dia. Maka dia keliru ni keadaan apa dia? Dia keadaan sama ada hidayah ke kekufuran. Hidayah kekufuran. Gitulah keadaan mereka ini. Sehingga Allah gambarkan demikian. Lalu keadaan bila mana gelap, berhentilah mereka menunggu dengan kebingungan. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Maka itulah kedudukan dan gambaran yang Allah ceritakan kepada kita apabila penyakit nifak terjebak kepada sanubari orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Jika tak dirawatinya, mereka berada pada risiko dan bahaya. Mereka mesti kembali kepada SOP dan juga polisi dasar hukum hakam yang Allah dan Rasul perintahkan. Maka mereka akan dapat keselamatan dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia pada hari akhirat. Maka itulah sekadarnya untuk pada malam ini.
Mohon maaf sekiranya kasar bahasa kekurangan sepanjang saya menyampaikannya, sebab kita masih terikat dengan polisi dan SOP PKPP. Masuk waktu kita kena berhentilah. InsyaAllah. Paling tidak kita sudah ada ruang masa yang bermanfaat untuk jadikan satu pembelajaran, perkongsian dan medan muhasabah serta motivasi untuk kita konsisten dan istiqamah dengan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.